Betul ke orang Kadazan Dusun dekat Sabah ni datang daripada tanah yang dikais oleh ayam sakti? Kami tonton, kami layan gigi emas. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ni. Memandangkan hari tu kita dah cerita pasal Sarawak kan. Hari ni aku rasa aku nak cerita pasal Sabah pula. Tapi aku bukan nak cerita pasal pejuang Sabah le. Disebabkan aku dah lama tak cerita pasal urban legend, hari ni aku nak cerita satu kisah legenda dekat Sabah, iaitu kisah legenda Nunuk Ragang. Legenda atau mitos ni dikatakan sebuah kisah yang ceritakan dari mana datangnya masyarakat Kadazan Dusun dekat Sabah ni. Untuk pengetahuan korang semua, orang Kadazan Dusun ni adalah kaum yang terbesar dekat Sabah. Sebelum aku nak teruskan cerita, aku nak explain dulu apa maksud Nunuk Ragang ni. Nunuk Ragang ni bermaksud pokok kayu ara yang berwarna merah. Dalam bahasa dusun, nunuk ni bermaksud pokok kayu ara. Nama saintifiknya ialah Ficus sycomorus. Ragang pula diambil daripada perkataan aragang yang bermaksud warna merah. So, wujud ke tak pokok kayu ara warna merah ni? Kalau ikutkan kajian sains, pokok kayu ara warna merah ni tak pernah wujud. Jadi, timbul pula persoalan, macam mana boleh dapat idea nak letak nama Nunuk Ragang ni kalau pokok tu tak pernah wujud? Benda tu masih lagi kekal misteri sampai ke hari ni. Kalau ada orang Kadazan Dusun yang tengok video aku ni, mungkin korang boleh tolong jawabkan le, sebab korang lebih tahu pasal cerita ni. Aku ni cuma orang luar je yang tahu kisah ni berdasarkan bacaan. Anyway, aku nak bagi tahu cerita yang aku nak sampaikan ni aku baca daripada website iloveborneo.my. Lepas tu aku ada top up sikit-sikit daripada artikel-artikel yang lain. Jadi kalau ada salah dan silap, jangan marah aku. Korang boleh betulkan cerita aku ni dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, kisahnya bermula masa beribu-ribu tahun dulu. Masa tu belum ada lagi manusia yang wujud dekat Nunuk Ragang ni. Masa tu ada sebatang pokok kayu ara merah yang besar, na'uzubillah. Pokok ara ni memang menonjol gila sebab dia je pokok yang paling besar antara semua pokok yang ada dekat situ. Disebabkan pokok ni besar banyaklah binatang yang jadikan pokok tu sebagai habitat diorang. Aku nak korang faham juga, masa zaman ni semua binatang bersaiz gergasi macam dinosaur tu. Dekat pokok ni juga terletaknya tempat tinggal seekor ayam jantan gergasi yang dikatakan besar macam seekor kebau. Kau bayangkan ayam besar kebau? Tak boleh bayang kan? Kau tak payah bayangkan, kau layan je cerita aku ni. Ayam jantan ni dikatakan ada kuasa sakti dan menjadi raja kepada segala binatang yang ada dekat Nunuk Ragang ni. Nak jadikan cerita, ada satu hari ni ayam jantan ni pergilah kais tanah macam nak cari cacing tu kan. Tengah duk kais tu, alih-alih keluar seorang lelaki muda yang kacak daripada tanah yang ayam tu kais. Bila tengok dah keluar seorang budak lelaki, ayam tu kais lagi. Tak lama lepas tu, keluar pula seorang budak perempuan yang cantik daripada tanah yang ayam tu kais. Disebabkan tak ada lagi manusia yang wujud dekat situ, ayam tu pun decide nak jaga budak diorang ni. Ayam tu pun ajarkan diorang macam mana nak hidup dekat dalam hutan ni. Bila budak diorang ni dah dewasa, diorang pun dikahwinkan. Maka terbentuklah satu family dan beranak pinaklah diorang ni. Lama-lama diorang ni makin berkembang sampailah Nunuk Ragang ni jadi penempatan masyarakat. Inilah generasi pertama yang dipercayai nenek moyang kepada keturunan orang Kadazan Dusun hari ni. Bila diorang ni dah makin ramai, diorang pun minta ayam jantan tu lantik seorang untuk jadi ketua diorang. Jadi ayam jantan tu pun lantik lelaki yang pertama yang keluar daripada tanah tadi tu untuk jadi penghulu kampung. Legenda mengatakan lepas lelaki tu jadi penghulu, kampung tu terus jadi aman dan makmur. Oleh kerana lokasi Nunuk Ragang ni dekat dengan sungai, penduduk kampung pun belajar bercucuk tanam dan menangkap ikan. So, habislah cerita kita untuk hari ini. Happy ending. Tapi bohong. Jangan marah, aku gurau je. Okey, aku sambung cerita Lepas dah sekian lama kampung ni berkembang maju, terjadi pula satu peristiwa yang menghancurkan segala kemajuan yang diorang ni dah capai. Datang pula satu wabak penyakit yang dikenali sebagai Ragang T. Aku tak sure lah sebutan dia macam mana, kalau aku salah sebut aku minta maaf Yang aku pasti maksud Ragang T ni ialah tahi merah. Ada sumber lain yang aku baca, ada yang percaya Ragang T ni bukan penyakit, tapi Ragang T ni adalah air atau manusia yang
yang bawa wabak penyakit. Betul ke tak tu wallahualam, nama pun cerita legenda kan. Yang pastinya memang terjadinya wabak penyakit yang bernama Ragang T ni. Penyakit ni dah menyebabkan penduduk kampung Nunuk Ragang ni jatuh sakit dalam tempoh yang sangat lama. Ada juga yang berakhir dengan kematian. Dalam masa yang sama, sumber makanan diorang pun dah makin berkurang. Sebab penyakit tu bukan terkesan dekat manusia je, pokok dengan binatang pun efek sekali. Lama-lama diorang ni dah tak ada makanan dah untuk nak teruskan hidup. Jadi ramai penduduk kampung Nunuk Ragang ni decide nak keluar dan berhijrah ke seluruh Sabah. Walaupun hampir semua penduduk kampung tu dah keluar berhijrah, masih lagi ada saki-baki penduduk kampung yang decide nak stay dekat situ. Diorang cuba juga sedaya upaya diorang untuk survive dekat kampung tu. Bila dah sampai musim, penduduk kampung Nunuk Ragang ni cuba nak bercucuk tanam lagi. Masa diorang tengah tanam pokok tu, diorang dengar ada suara yang datang daripada dalam tanah. Engkau bayangkan, tengah tanam-tanam pokok tu dengar suara daripada dalam tanah. Kalau aku tu dah pingsan dah dekat situ kan. Oleh sebab diorang pun dah cuak, diorang pun roja lah dekat penghulu kampung diorang. Bila penghulu datang, dia pun suruh diorang ni korek tanah dekat situ. Korek punya korek, diorang jumpa satu lubang yang besar gila. Daripada lubang tu, orang kampung dengar ada suara manusia yang kalau bercakap tu memang kuat nak mati, cakap nak bertempik je tau. Bila diorang tengok apa yang ada dekat dalam lubang tu, diorang tengok ada sekumpulan manusia yang muka ni datangkan garang je, bengis je tau. Disebabkan diorang ni dijumpai dekat bawah tanah, orang kampung pun panggil diorang ni sebagai orang bawah tanah. Disebabkan orang bawah tanah ni pun manusia juga, bukannya alien. Jadi penghulu Nunuk Ragang ni cubalah nak berkomunikasi dengan diorang. Tapi diorang ni boleh kutuk pula penghulu Nunuk Ragang ni. Diorang percaya yang penduduk Nunuk Ragang ni dah tercemar dengan penyakit Ragang T ni tadi. Jadi diorang ni tak nak orang Nunuk Ragang ni duduk dengan diorang dekat bawah tanah. Bila dah tengok perangai diorang macam tu, penghulu Nunuk Ragang ni pun decide nak tinggalkan je diorang ni. Maksud tinggal dekat sini bukan tak nak selamatkan, tapi lebih kepada tak nak kacau diorang. Dah diorang tak nak berkawan, kita pun tak nak cari gaduh, so biar je lah diorang ni dengan hidup diorang. Orang bawah tanah ni dipercayai manusia biasa yang dah kena hukum dengan dewa tanah. Diorang ni kena sumpah sebab masa diorang ni duduk dekat atas tanah, diorang ni banyak musnahkan alam sekitar dan buat banyak kerosakan dekat mana je diorang pergi. Orang bawah tanah ni pula benci gila dengan orang kampung Nunuk Ragang ni sebab diorang percaya yang orang kampung Nunuk Ragang ni dah tercemar dengan Ragang T. So diorang pun decide nak bunuh penghulu Nunuk Ragang dengan ayam jantan sakti tu sebagai objektif utama diorang. Orang bawah tanah ni punya menyampah dengan orang Nunuk Ragang ni sampai sanggup keluar daripada bawah tanah semata-mata nak buat kacau dan bunuh orang kampung. Disebabkan dah fed up dengan perangai orang bawah tanah ni, penduduk Nunuk Ragang yang ada tu decide nak berhijrah pergi tempat lain. Demi keselamatan penghulu dengan orang kampung, ayam jantan sakti tu pun terbangkan semua orang pergi ke kawasan yang tinggi dan bertanah lumpur. Lokasi baru ni dikenali sebagai Ranau yang bermaksud lumpur dalam bahasa Kadazan Dusun. Jadi diorang pun rasmikan Ranau ni dan hidup aman damai dalam tempoh yang agak lama jugalah. Diorang pun jalankan aktiviti pertanian dan pelihara binatang ternakan macam ayam, itik dengan kinzir. Bila penduduk asal Nunuk Ragang dah berhijrah, orang bawah tanah ni pun keluar. Diorang pun buat penempatan dekat dengan Nunuk Ragang ni dekat lokasi yang dipercayai dikenali sebagai Tampias. Ada sumber yang kata sampai ke hari ni orang Tampias memang tak ngam dengan orang Kadazan Dusun ni. So betul ke sumber tu? Orang Kadazan Dusun dengan orang Tampias? Tolong komen kat bawah. So walaupun penduduk Nunuk Ragang ni dah berhijrah, dendam diorang tak pernah padam. Bila orang bawah tanah tahu yang penduduk asal Nunuk Ragang ni dah berhijrah ke Ranau, diorang pun terus pergi Ranau. Disebabkan kesaktian ayam jantan ni, sebelum orang bawah tanah ni sampai dekat Ranau, ayam jantan ni dah tahu dah diorang nak datang. Jadi ayam jantan sakti tu pun terus bawa penghulu Nunuk Ragang dengan beberapa penduduk kampung pergi pindah ke Tambunan. Kira tak semua yang pindah, ada orang kampung yang decide nak stay dekat situ. Bila orang bawah tanah sampai dekat Ranau, diorang dapat tahu yang penghulu kampung dengan ayam jantan sakti tu dah belah lama dah. Disebabkan dendam diorang cuma pada penghulu dengan ayam jantan sakti tu, diorang tak adalah bunuh orang kampung dekat situ. Jadi diorang pun menetap dekat situ dan berasimilasi dengan penduduk kampung Nunuk Ragang yang stay dekat Ranau tu. Walaupun macam tu, orang bawah tanah tetap tak puas hati dengan penghulu Nunuk Ragang dengan ayam jantan sakti tu. Dah menjadi lumrah alam, setiap pagi ayam jantan kan berkokok. Disebabkan ayam jantan sakti ni besar kebau, bunyi kokok dia tu kuat gila lah. Dia punya kokok tu boleh dengar sampai ke Ranau dengan kawasan lain yang ada dekat situ. Jadi orang bawah tanah ni dapat tahulah dekat mana kedudukan penghulu dengan ayam jantan sakti ni. So diorang pun bergerak pergi ke Tambunan.
tambunan. Lagi sekali, ayam jantan sakti ni tahu yang orang bawah tanah nak datang. Ayam jantan sakti tu pun decide nak pindah lagi. Kali ni, ayam jantan sakti tu lantik seorang penghulu baru untuk jadi ketua penduduk tambunan. Penghulu baru ni bernama Gombunan dan dipercayai nama tambunan ni sempena nama penghulu baru ni. Lepas dah lantik tu, ayam jantan sakti dengan penghulu asal Nunuk Ragang ni pun pindah pergi ke Apin-Apin. Start daripada tu memang macam tu je lah cycle kisah diorang ni. Orang bawah tanah keep kejau je diorang ni tapi tak pernah dapat. Sebab ayam jantan sakti dengan penghulu asal ni asyik berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat dekat Sabah. Dipercayai juga setiap tempat yang diorang pindah ni lepas tu mesti jadi penempatan manusia. Salah satu tempat yang diorang pernah pergi ialah Keningau. Keningau ni bermaksud kayu manis dalam bahasa Kadazan Dusun sebab kawasan tu penuh gila dengan kayu manis. Lepas dah sekian lama diorang ni main kejau-kejau, akhirnya ayam jantan sakti tu mati disebabkan dah tua. Tak lama lepas tu penghulu asal Nunuk Ragang ni pun meninggal dunia juga. Bila dua-dua dah tak ada, diorang ni pun dah tak ada hala tuju lah. Diorang pun terus give up dengan objektif dendam diorang ni. Last kali orang bawah tanah ni berasimilasi je dengan penduduk asal Nunuk Ragang dan dipercayai menjadi masyarakat Sabah yang ada pada hari ini. Jadi begitulah dia kisahnya pasal legenda Nunuk Ragang yang menjadi cerita asal usul masyarakat Kadazan Dusun. Untuk pengetahuan korang juga, orang Sabah ada jumpa satu struktur gergasi yang macam pokok ara merah yang dah kena potong. Diorang percaya itulah pokok ara merah yang dah dimusnahkan oleh orang bawah tanah. Jadi diorang naikkan sebuah tugu dekat sekitar kawasan tu. So setiap kali hari Nunuk Ragang, orang Kadazan Dusun akan datang ke tugu ni untuk memperingati asal usul diorang. Aku lupa nak cakap, hari Nunuk Ragang ni disambut pada hari Ahad pertama bulan Julai setiap tahun. Kalau korang yang tengah tengok video aku ni tengah bercuti dekat Sabah atau tengah plan nak bercuti dekat Sabah, korang boleh lah pergi melawat tugu Nunuk Ragang ni. Manalah tahu korang boleh dapat info yang lagi best ke, korang boleh tolong tambah dekat komen bawah video aku ni. Dah halang aku cakap macam tu, macam biasalah. Kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video aku ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video-video baru aku lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf terutamanya pada orang Sabah dengan orang Kadazan Dusun. Andai kata aku ada terkasar bahasa ke, tersalah cerita ke, ataupun penyampaian aku tak berapa nak best hari ni. Satu lagi aku nak pesan, ni cerita legenda untuk kaum-kaum tertentu. Untuk kita mungkin urban legend, tapi untuk diorang mungkin satu kepercayaan. So kalau kau tak percaya, itu kau punya pasal. Tapi jangan sampai menghina kepercayaan orang. Hormat kepercayaan orang sebagaimana kau nak orang hormat kepercayaan kau. Okey, terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku pada hari ini. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.